A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni tuan-tuan saya menggantikan Ustaz Hafiz sebab masih duduk luar negara lagi, duduk Cina, tak balik dia kata. Jadi petang tadi dia minta saya main lah. Jadi malam ni tuan-tuan saya nak cakap satu tajuk. Tajuknya ialah bid'ah. Walaupun tak kena dengan konteks semasa, tapi ada benda penting jugalah yang boleh kita ambil manfaat daripada tajuk ini. Ramadan baru ni tuan-tuan, ada satu peristiwa lah berlaku yang menyebabkan saya duk cakap tajuk ni di banyak tempat juga, iaitu adik-beradik saya lah. Anak dia mengaji di UIA, dulu mengaji di Agama Kedah, kemudian sambung belajar di UIA. Baru ni bulan Ramadan kebetulan mereka cuti. Jadi ayah ni biasalah, ayah pun ustaz juga, selalu surau dekat rumah tu ayah tu lalu jadi imam bayang tarawih. Jadi bila anak ada, dia pun suruh anak dia yang jadi imam solat tarawih pada satu malam. Yang berlaku malam tu, anak tu minta izin dulu daripada jamaah sebelum memulakan solat tarawih, dia bagi tazkirah. Jadi isu yang dia timbulkan sebagai tazkirah kepada orang kampung ialah berkenaan tajuk bid'ah pula. Dia kata, tuan-tuan, ni saya ajuk dia lah ni, bukan saya, ni tuan-tuan celaruk pula. Dia kata, tuan-tuan perempuan, Nabi SAW mengingatkan kita, pesan kat kita jangan buat benda-benda baru, benda-benda yang namanya bid'ah. Dalam banyak hadis, di antaranya Nabi SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kamu, jangan duk buat, jangan duk terbiar, duk pandai-pandai duk buat benda-benda yang baru. Wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap benda baru, setiap, kulla tu setiap, tiap-tiap benda baru yang dibuat, benda tu namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dalalah, sesat. Dan dalam setengah riwayat kita duk dengar, wa kulla dalalatin finnar, dan semua perkara yang sesat itu tempatnya ialah dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW terang lagi kepada kita dalam hadis-hadis yang lain. Di antaranya Nabi sebut, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Sesiapa sahaja, tak kira lah ustaz, tak ustaz, tok guru ke, orang awam ke, tok imam, tok bilal ke, yang buat benda baru, ahdatha, dia buat benda baru, fi amrina, dalam urusan agama yang kami bawa ini, ma laysa fihi, yang dia duk rasa ini ajaran Nabi, Nabi ajak buat lagu tu, tapi sebenarnya bukan pun daripada ajaran Nabi SAW. Nabi tak pernah ajak, Nabi sendiri tak pernah buat, bahkan para sahabat-sahabat dia pun tak pernah buat benda-benda seumpama tu, kita pergi buat.
fahuwa raddun, maka ianya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang ni dalam dunia kita ni, kita buat macam-macam benda yang kita pun tak tahu Nabi buat ke tak buat. Dia tanya jemaah yang ada, agak-agak lah tuan-tuan perempuan yang kita duk solawat celah mayang tarawih, kan kita orang Melayu di Malaysia kita ni mayang tarawih, dia start ke mana, mula-mula kan, belum mula mayang tarawih tu, bila akan mula dengan ke mana, mula lupa dah as-salatu sunnat, kan belum tu dah lagi tau. As-salatu sunnat tarawih 20 raka'atan rahimakumullah. Jawab guna azan. As-salatu la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan kampung-kampung kan Kuntang ni saya tak tahu lah, tapi saya rasa sopa tak mana pun. Kan lepas rakaat kedua, kita ada pergi mana pun di Malaysia kita akan jumpa benda tu tuan-tuan. Kita baca Tok Bilal lah, Tok Bilal akan baca fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha, habis lah kan kita baca tu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kita baca makna apa tak tahu kata ya, apa makna fadlan minallahi wa ni'mah. Duk baca tiap-tiap tahun daripada kecil-kecil sampai tua dah, tak tahu apa benar kata. Yang penting tu bila kata lagu tu, jawab dia pun kita tahu lagu ni, lagu tu semua. Lepas rakaat keempat pula ada lagi bacaan yang lain lagi kita baca. Agak-agak tuan-tuan Nabi buat tak lagu tu? Dia tanya jamaah di masjid, di surau, di kampung dia. Tuan-tuan nak jawab ke mana? Nabi buat tak lagu tu tuan-tuan? Adakah Nabi buat lagu tu? Nabi suruh sahabat-sahabat dia buat lagu tu dan kita ikut sebagaimana yang Nabi SAW buat? Macam mana tuan? Dia kata ni benar-benar baru dan Nabi tak ajak suruh buat lagu tu, kita buat apa? Yang Nabi buat tu yang baik ke? Yang sahabat buat tu yang baik ke? Kah kita buat lebih baik daripada yang sahabat dan Nabi buat? Kemah juga kan, dia punya hujah dah tu. Kita kata ulama buat, kita duk pandai ulama dengan Nabi hak mana lebih bagus ikut. Panjang juga lah dia bersyarah tuan-tuan berkenaan dengan tajuk itu, sehingga malam tu kesan daripada ceramah yang dia sampaikan tu, malam tu tak bunyi apa, sunyi sepi. Kalau yang tarawih macam betul lah, 2 rakaat sama 2 rakaat sampailah Nabi tak bunyi apa, siapa pun tak berani Nabi duk fadlan minallah ya subhanal malikil ma'bud subhanal malikil mawjud ke apa, siapa pun tak berani kata apa. Sengak. Ada hak cabut balik pun ada, tak bayar tu terus pun ada. Kemudian bila balik rumah ayah ustaz balik rumah tengkar dengan ayah dia kata ayah nak marah buat apa, dah cek boleh buat dia kata, tapi mana dalil dia kata Nabi buat itu. Kalau Nabi tak buat, saya tak mau buat. Kalau Nabi buat, ya kita buat, tak apa. Buat mana ada dalil dia yang kata Nabi SAW buat lagu tu. Kancing gigi ayah walaupun ustaz. Jadi ini fenomena-fenomena yang sebenarnya bukan baru lah. Cuma kita selalunya ambil jalan mudah. Kes-kes seumpama ni senang lah. Ustaz tu apa, jangan panggil dia Wahabi. Tu jalan mudah kita. Nak tutup buang kita nak jawab tak erti. Nak jawab tu kena meyakinkan. Tak boleh menjawab ikut dan. Habis sangat senang, tutup buku, terus kira puak-puak Wahabi tu. Palih, saya palihnya tu. Kita tuduh dia Wahabi, dia tuduh kita buat amalan bid'ah. Masing-masing lah kita nak jalan. Berlaku di sana, berlaku sama Kuala Lumpur tu tuan-tuan, Allah memang tak tahu nak bagaimana lah. Ada grup-grup yang kita sebut nama-nama orang tertentu, kita sebut nama kita tahu dah. Sebut ni isu tu kita tahu dah siapa yang mempelopori, yang duk bawa isu-isu seumpama ni. Sampai memang ada masjid tinggal terus amalan-amalan yang dibuat sebelum-sebelum ni, dia buat passion baru pula. Lagu lain dia takkan buat dah benda-benda tu.
Jadi lagu mana tuan? Barangkali kita boleh fikir tak kenal kita tak apa. Saya pastilah hak jadi lagu ni hak cerdik-cerdik kan. Hak tak cerdik tak jadi lagu tu. Hak mengaji pandai anak-anak tuan-tuan lah hidup pokok ni yang sambung belajar lah semua mengaji sekolah agama mereka dah. Hak pergi sekolah agama tu, hak pergi ke sekolah agama melanjutkan pelajaran ke universiti, tak kira lah dia ambil bidang agama ataupun bidang bukan agama lah kita kata, pergi ambil engineering ke, pergi ambil doktor ke, tapi hak jenis rajin pergi ikut kuliah-kuliah ni, dia balik depan ni lah, dia akan bawa ni hadis-hadis lagu ni, ada kaedah-kaedah lagi pula. Kaedah tu kaedah ni saya sebut kat tuan-tuan. Kalau anak kita lah salah seorang yang buat balik benda tu lagu mana? Kecil ya, taklah besar macam syiah tu karut sangat kan. Ni hak yang bab ni walaupun nampak macam taklah nak kata besar kan, tapi dia adalah ejen-ejen perpecahan perbalahan dalam masyarakat. Dia misi balahnya sebut ni bid'ah, memang dia akan jadi balah. Tapi patutkah isu bid'ah ni jadi kita nak berbalah berkelahi sama-sama kita? Tak patut sebenarnya. Takkan kerana ajaran agama kita jadi berbalah sama kita. Jadi cerita ni, ayah dia telefon saya, tak tolong, dia kata lah, bengilah lah, tolong pangah tak, dia kata pening kepala, dia kata habis kampung tuduh kami Wahabi ni. Masalah dia mak pun ikut dia, adik-adik abang semua ikut hak yang mengaji, dia yang mengaji paling pandai sekali, dia semua ikut dia. Lepas tu macam mana dia pas sembahyang di surau, dah lah sembahyang di rumah sembahyang 8 rakaat saja, tak mau sembahyang 20 dah. Jadi celaru habis. Jadi minta tolong saya pun pening juga nak menjawab kan. Alhamdulillah adalah bahan-bahan yang saya cari, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, walaupun barangkali taklah nak boleh panjang mana, tapi bolehlah untuk kita jadikan sebagai asas untuk kita memahami isu ni dengan baik. Dan yang boleh baca Arab lah, saya nak syorkan ada satu bahan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Hawa. Dr. Muhammad Said Hawa, anak kepada almarhum Al-Syeikh Said Hawa, orang terkenal lah. Cuma terkenal pun kita tak kenal juga. Sebut nama Said Hawa tak kenal juga. Saya tak pernah baca buku dia. Ni tokoh ulama besar ni, Syria dulu ni, tulis macam-macam buku dan menjadi sukatan-sukatan dalam kurikulum usrah jamaah Islam di seluruh dunia Islam ni. Said Hawa ni. Jadi anak dia, hak tulis ni bukan dia lah, dia meninggal lah. Yang tulis ni anak dia, nama dia Dr. Muhammad Said Hawa, yang merupakan pensyarah di Jami'atu Mu'tah, di Universiti Mu'tah, kuliah syariah Qism Usuluddin di Jordan. Jadi ada satu kertas kerja dia, taklah tebal mana, dalam 40-50 muka surat lagu tu. Tajuk dia At-Ta'sil Limafhumil Bid'ah wa atharuhu fi tauhidil ummah. Tajuk dia apa dia? Asas-asas, sandaran-sandaran yang perlu kita teliti, sama ada Al-Quran, hadis, athar para sahabat Nabi, untuk kita memahami bid'ah. Kita kena tengok hal tu dulu, baru kita boleh buat kesimpulan bid'ah tu apa ke benda bid'ah tu. Adakah semua benda hak tak ada zaman Nabi tu namanya bid'ah? Ke macam mana? Jadi nak boleh ke sampai ke ta'rif tu, kena tengok dulu asas tadi, nusus, sama ada hadis, Quran ataupun yang saya sebutkan tadi. Wa atharuhu, dan setelah kita buat kesimpulan lagu tu, dia kata kesannya dengan cara kita memahami bid'ah, dengan cara dia sebutkan tadi, kesannya akan menyatu padukan umat Islam ni. Kita bukan nak balak, kita boleh berselisih pendapat, tetapi kita tidak akan berkelahi, kita tidak akan bergaduh sesama umat Islam tentang isu yang namanya bid'ah tersebut. Bagus sangatlah bahan ni, dan puncanya barangkali lah sebab dia anak ulama besar kan. Anak ulama pula bukan untuk guru saja, tapi merupakan tokoh gerakan Islam yang kerja siang malam dakwah untuk nak cari orang Islam supaya bersatu padu, supaya orang Islam jadi kuat. Jadi dia tulis ni bukan kerana hukum tu bid'ah kafir, tak, dia bukan lagu tu, tapi macam mana nak bagi kita ni tak bergaduh, tak berkelahi sesama kita. Itu yang baiknya tulisan ni. Dan dia sebut dalam mukadimah tu, macam saya sebut tadi lah, bid'ah ni bila sebutnya gaduh.
sebut ni, kita akan bertengkar, berkelahi, berpecah belah sesama kita. Tak mau dah lagu tu. Kita nak, bila kita kenal bid'ah, kita tidak akan berbalah. Kita boleh bertolak ansur dalam perkara-perkara yang kita kata bid'ah, orang kata bukan bid'ah, kita kata tak apalah, hang kata tak bid'ah, tak bid'ah, aku kata bid'ah. Tapi kita tak akan pecah belah sama-sama kita. Okey tuan-tuan. Jadi golongan lagu ni tuan-tuan, bukan orang lain lah, kawan-kawan saya lah, ustaz-ustaz dah bawa ni, atau ustaz dia tak erti nak baca kaedah-kaedah ni kan, ustaz dah bawa pula ni, orang bawah tu main ikut ya. Jadi sebenarnya punca kelahiran isu-isu seumpama ni, dia bukan mereka saja-saja buat dah, tapi memang pun ada kaedah, ada definisi yang diberikan oleh para ulama-ulama tertentu yang dijadikan pegangan, dan memang itu dikatakan bid'ah. Contohlah dalam masyarakat kita, baca Yasin malam Jumaat, setengah masjid tak mau lah, dia tak mau buat, dia kata baca Yasin malam Jumaat tu bid'ah. Nabi tak pernah buat, jadi kita buat bid'ah lah. Buat tetap lah malam Jumaat mesti baca Yasin, tak boleh buat kuliah pun tak boleh. Apa lagi? Baca tahlil kan, duduk meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila ada orang mati, kata orang mati, kita buat kenuri, kita kan, kita saja buat kenuri sampai-sampai sebelum hidang makan tu, baca tu dulu. Bid'ah. Semayang hajat secara berjemaah, ada orang kata tu bid'ah, tak boleh buat apa, Nabi tak pernah buat lagu-lagu tu. Lagi banyak lagi lah, kalau kita nak senaraikan isu-isu seumpama tu, yang dikatakan ianya termasuk dalam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Siapa-siapa sahaja yang buat benda baru, duk reka tambah masuk dalam agama yang aku bawa ni, kata Nabi, tapi dia bukan ajaran yang aku bawa, maka terus duk harap dapat pahala lah. Benda tu akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pun dalam keadaan, betul ke ni? Tuhan lagu sembahyang tarawih, betul ke bid'ah? Nampak macam betul dia kata tu. Okey. Jadi di antara punca-punca dia tuan-tuan, golongan ni dia akan bawa satu kaedah, satu ta'rif kepada bid'ah. Bid'ah ni dia kata, apa yang kita kata bid'ah? Imam Asy-Syatibi, seorang ulama yang terkenal, yang berasal daripada Andalus, Spanyol lah ni, sangat terkenal lah. Terkenal pun macam tadilah, kita tak kenal juga kan. Terkenal ulama ni, Al-Imam Asy-Syatibi, tulis kita Al-I'tisam, Al-Muwafaqah, macam-macam kitab-kitab yang hebat-hebat dia tulis. Apa dia ta'rif? Setelah dia meneliti semua dalil-dalil yang ada dalam syarak, dia buat satu kesimpulan. Dia kata bid'ah ni ialah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Makna dia apa tuan-tuan? Dia kata yang kata bid'ah ni ialah tariqah, satu cara, satu kaifiat fid din, dalam agama, dalam bracket kita boleh buat dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat, dalam bab akidah, tu maksud dia fid din tu. Satu cara dalam agama ni mukhtara'atun, yang direka. Maksud direka, Nabi tak ajar lah benda tu. Kalau contohnya lah, saya bagi contoh semayang sunat tasbih. Kan semayang sunat tasbih yang kita buat, dia ada kaifiat dia. Kalau kita tak belajar kaifiat dia, kita tak kerti buat, payah tau. Cara agak sukar nak mengingat dia tu. Kalau kita dah biasa buat sekali dua, senang ya. Macam mana? Lepas takbir, lepas takbiratul ihram, baca doa iftitah, lepas baca iftitah baca Fatihah, lepas baca Fatihah baca surah. Sebelum nak rukuk, kita kena tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa kali? 15 kali. Rukuk kena baca lagi tasbih tadi 10 kali. I'tidal 10 kali pula. Sujud pertama 10 kali juga. Duduk antara dua sujud 10 kali lagi kita tasbih.
Sujud pula kali kedua, tasbih lagi 10 kali. Duduk istirahat, baca lagi 10 kali lagi. Begitulah di rakaat kedua, baru cukup 150. Dia ada 4 rakaat, bermakna cukuplah jumlah tasbihnya dia ada 300 kali tasbih. Itu cara tu, kaifiat macam mana nak sembahyang salatul tasbih. Hak tu kita reka ke dah? Dah, hak tu Nabi ajar. Hak tu Nabi ajak pak saudara dia Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Kaedah ada sekian-sekian hadisnya, ada tarah hadis tu hasan. Ada ulama kata, tapi kaedah kaifiat tu diajak oleh Nabi, kita tak reka. Hak yang kata bid'ah ni cara dalam agama, dalam cara nak beribadah, kita buat bentuk dia. Contoh macam kita sembahyang tarawih tu, tulis depan tengah-tengah masjid, tuan-tuan masuk tengok kain rentang tulis besar itu, kaifiat solat tarawih. Salawatnya apa adalah, saya tak ingat ada punya tulisan itu. Kaifiat tu, cara lagu tu Nabi ajak. Ada Nabi abang sebelum memulakan solat sunat tarawih, hendaklah kamu mula sekali. Ada nak baca tahlil kan, mesti mula dengan Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa. Hadiah pahala tu. Soal, boleh tak menghadiahkan pahala kat Nabi? Soal yang kedua lagi, perlu tak hadiah pahala kat Nabi? Sedangkan Nabi SAW tak hadiah pun pahala dapat ke dia. Dah kita semua mengaji kat dia kan, semua ilmu yang kita doa amal ni mai pada Nabi SAW. Lepas tu perlu tak kita kata ila hadratin Nabiyil Mustafa. Ni hak kami nak baca ni, dia nak dihadiahkan kepada Nabi SAW. Lepas tu adalah sampai habis. Lagi baca doa Allah, kaifiat. Lepas tu baca qul huwallah 7 kali atau berapa kali, 11 kali ke. Lepas tu lagi baca tu. Tu kaifiat. Ni takrif apa ni tuan-tuan? Al-Imam Asy-Syatibi dia kata hak lagu ni nama dia bid'ah. Tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah, yang menyerupai, nampak macam dengan syariat yang diajak oleh Nabi SAW. Padahalnya Nabi ajak ke dah? Dah pun Nabi tak suruh buat lagu tu pun. Mesti tertib tu. Malam Jumaat apa mesti baca Yasin dia. Tak boleh baca ni, kena macam tu. Okey. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuan kita buat lagu tu pasal apa? Al-mubalaghatu fi ta'abbud lillah, nak bersungguh-sungguh, nak beribadat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Al-Imam Syatibi, ini namanya bid'ah. Dan ada lagi lah kaedah-kaedah lain yang diguna pakai. Dia kata al-aslu fil ibadat at-tawaqquf wal man'. Asal dalam bab kita nak buat ibadat ni, dia tak boleh buat dulu, dia kena berhenti dulu, tengok syariat kata ada lagu tu baru boleh buat. Sembahyang, kita nak sembahyang pandai-pandai kita boleh tak? Dah, Nabi tunjuk dulu cara lagu ni sembahyang, baru kita sembahyang. Waktu ni hamba kena sembahyang, waktu itulah kita sembahyang. Puasa, kita puasa sempena Ashura, Tasu'a. Pasal apa kita buat? Pasal ada dalil suruh kita buat. Tapi saja-saja kita nak reka satu jenis puasa, puasa sempena hari kemerdekaan. Tak nak orang buat kerja, tuan-tuan, tu bid'ah. Bukan usalin, nawaitu sauma yaumil istiqlal. Tak pernah orang buat. Sahaja aku berpuasa sempena hari kebangsaan Malaysia tahun ke-57. Tak ada, tu tak boleh buat. Bab ibadat dia kena lagu tu. Kita nak reka apa benar lagi, tak boleh. Jadi tu kaedah yang dia guna ni, untuk nak menyatakan segala amal ibadat hak kita buat, hak dia kategorikan sebagai bid'ah, itu adalah bid'ah. Tahlil bid'ah, talqin lepas kematian itu adalah bid'ah. Sebab Nabi tak buat lagu tu, dia kata. Jadi lagu mana tu? Kemas juga ni. Kalau saya berhenti tang ni ya, balik pening kepala lagi kan. Macam mana ni? Jadi sebab itulah tuan, saya nak share lah walaupun tak panjang mana, supaya kita tahu macam mana kita nak hadapi golongan, dan sebagai persediaan, dan terutama pelajar-pelajar lah, pelajar-pelajar nak melanjutkan pelajaran ke sana sini kan, dia kena tahu asas-asas ni supaya dia tak terkejut. Kita pula nak bercakap tajuk ni tak mau, kita kata tu bid'ah, kita tak bagi penyelesaian.
Sedangkan golongan muda-muda hak balik dah ikut pengajaran lagu tu kan, dia kalau tekak kita habaq dia ulama buat lagu tu, dia tak mau pakai lagu tu. Dia kata mana boleh, ulama bukan maksum, dia kata. Dah kalau mereka rijal, nahnu rijal, kata kami pun reti juga, bukan mereka saja reti. Imam Syafi'i bukan maksum, Imam Ghazali bukan maksum. Mereka pun ada ketikanya betul, ada ketikanya mereka silap. Mereka manusia kita sampai tak boleh petikai lah seorang ulama kata ni, tak boleh lah lagu tu. Dia nak hujjah untuk meyakinkan dia. Kalau tidak, dia takkan pakai, kita kata. Dia akan berpegang dengan benar-benar lagu ni. Jadi tuan-tuan perempuan, tamahlah barangkali kaedah untuk kita selesaikan benda ni, supaya kita tak bergaduh, supaya kita tidak berbalak sesama kita. Kita kena tahu bahawa adakah Imam Syatibi seorang yang mentakrifkan bid'ah, atau di sana ada lagi ramai ulama-ulama yang juga telah ijtihad untuk menentukan bid'ah itu apa? Ada lagi tuan-tuan orang lain daripada Imam Syatibi yang juga mentakrifkan bid'ah. Ada ramai, bahkan mendahului Al-Imam Syatibi pun berapa ramai di kalangan mereka. Cuma dah kita tak ambil tahu. Kita tak tahu, kita dah ingat Imam Syatibi seorang lah. Lepas tu mana-mana takrif lain kita akan paksa dia bagi sesuai dengan hal Imam Syatibi. Tak boleh dah lagu tu. Sebab sebelum Imam Syatibi muncul sekitar kurun ke-6 Hijrah, Imam Syafi'i dah bagi takrif ni. Selain Al-Imam Syafi'i, Imam Malik sendiri. Selain Imam Malik, siapa lagi? Al-Imam Al-Qarafi dalam mazhab Malik. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun bagi takrif. Al-Aiz Ibnu Abdus Salam, Sultanul Ulama, pun cuba mentakrifkan apa yang dikatakan itu bid'ah. Imam Nawawi, Imam Ghazali, banyak sangatlah ulama-ulama ni. Jadi kalau kita mau buka minda kita sikit, kita tak terikat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syatibi, kita tengok Imam Syafi'i kurang-kurang lah. Kita tengok dah, kita ni orang Malaysia bermadhab Al-Imam Syafi'i, kita tengok Imam Syafi'i kata apa. Ada masa kita tengok lagi Aiz Ibnu Abdus Salam, dia takrif lagu mana pula bid'ah. Imam Syafi'i, kita tengok Imam Syafi'i bagi takrif bid'ah. Imam Syafi'i kata lagu ni, wal muhdatsatu darban. Dia kata bila sebut benda baru, mana benda hak Nabi tak buat sebiji lagu tu, kita tak boleh hukum semuanya bid'ah yang sesat, tak boleh. Tu bukan kaedah dalam Islam lagu tu. Kita mesti bahagikan kepada dua. Wal muhdatsatu darban. Benda baru ni kau mana kena bagi kepada dua. Ada dua jenis. Walaupun kita tengok zahir hadis tadi, kullu muhdatsatin, semua benda baru bid'ah, Nabi kata. Semua benda yang kata bid'ah tu pula sesat. Dan hak sesat tu semuanya akan masuk dalam api neraka. Walaupun nampak lagu tu, kita kena faham bahasa orang cakap ni. Tak boleh kita bila sebut, dia sebut satu benda, kita terus faham, tak maulah nak tengok tang lain, tak maulah nak memahami kaedah bahasa. Tak boleh lagu tu dalam bahasa Arab. Kadang-kadang sesuatu hadis itu dia umum, dia panggil dalam ilmu usul fiqh ni, lafaz lagu ni dia panggil am. Benda tu masuk dalam kaedah am. Kullu, semua am lah tu kan. Tapi am ni kadang-kadang dia akan dikhususkan oleh hadis lain, oleh benda lain. Ada qara'in, ada qarinah, ada apa nak kata, ada benda-benda lain lah yang Nabi buat, yang Nabi SAW iqrar, yang menunjukkan tak semua benda baru yang Nabi tak ajar dengan bentuk lagu tu kita nak kata dia bid'ah. Jadi dia panggil ni, dia panggil am makhsus. Dia am tapi dia akan dikhususkan dengan dalil lain. Ada setengah-setengah benda hak lain pula tuan-tuan, kita tengok macam dengan umum, macam sebut tu semua kali, tapi maksud dia sebahagian sahaja. Tu dia panggil majaz pula. Dalam bahasa Arab ni dia ada kalam tu, benda tu haqiqah, benda tu memang lagu tu sebut, itulah makna dia. Tapi ada benda yang dia sebut benda tu makna dia hak lain, ataupun makna dia hak tu juga tapi sebahagian saja. Kadang-kadang dia sebut sebahagian, maksud dia semua. Itu kaedah bahasa Arab ni dia luas, dan dia tak kaid benda tu, dia buat kaedah bahasa yang kukuh.
Tak macam kita bahasa Melayu ni, ikut dia orang bahasa besar lah, tapi terlalu kita tengok. Dia tak buat kaedah-kaedah yang permanent macam orang Arab buat. Dan yang buat tu antaranya al-Imam Asy-Syafi'i sebagai bapa usul fiqh. Orang sebut dia Imam Syafi'i ni sebagai bapa usul fiqh, sebab dialah yang buat kaedah-kaedah ni untuk orang memahami ayat-ayat Al-Quran dan untuk memahami hadis-hadis, nas-nas yang ada dalam syarak ni, supaya tak celah. Taklah orang kata lagu ni orang, dia ada kaedah nak memahaminya. Bahkan kita dalam bahasa Melayu kita pun tuan-tuan, kita duk bercakap hari-hari ni lah, kita sedang tak sedang ada kita guna kaedah tu. Contoh saya bagi tuan-tuan, kita kata tadi kami pergi rumah tu baca qulhu. Dia sebut tu kan, kami baca qulhu tadi. Adakah maksud kita baca qulhu full stop, ataupun kita baca yang lain lagi? Itu maksud kita baca qulhu tu tuan-tuan. Kita sebut tu baca qulhu tapi makna kita semua orang Melayu faham. Dah dia pergi baca tahlil tu, baca qulhu Allahu ahad, Allahu, habis satu surah tu dia baca 3 kali ulang, 5 kali ulang. Betul tak tuan? Kan kita sebut baca qulhu tadi baca qul ya, bukan baca qul ya berhenti, sesat lalu tu kan. Kita baca qul ya, habis satu surah lah, qul ya ayyuhal kafir. Semua orang faham lagu tu. Tak ada orang hidup faham. Kalau orang main rumah kita makan nasi kan, main kawan kita jemput, hidang makan elok dah semua ni kan, dengan lauk, dengan sayur, dengan nasi semua. Kita ada lagi nak pergi ambil apa, kita makanlah dulu nasi tu. Kita pun pergi lah buat kerja kita, main-main tengok-tengok kawan kita ni habis pinggan lah, tapi dia makan nasi saja tuan-tuan. Kita kata lah, awak makan nasi saja, tadi dia kata suruh makan nasi tu tuan-tuan nak panggil apa orang lagu tu tuan-tuan? Dua kalau tak cerdik bodoh lagu tu tuan-tuan. Tak reti orang Melayu kita ni. Dia kata makan nasi tu makna dia hang makan sekali lah, nak makan apa semua atas tu. Orang tim duit tak reti tu kaedah tu. Dia buat kaedah dalam bahasa Arab ni. Walaupun sebut tu macam sebut semua, tapi maksud dia sebahagiannya. Ada ketikanya sebut sikit tapi maksud dia semua. Gitu kaedah bahasa ni. Jadi walaupun hadis tadi kita sebut kullu muhdatsatin bid'ah, tapi bukan mesti maksud lagu tu. Dia ada dalil lain lagi. Nak kena tengok dari pelbagai sudut baru kita. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi ni masuk dalam am, tapi dia maksus, dia kena khusus dengan benda-benda itu. Bukan semua kita nak hukum semua bid'ah. Jadi Imam Syafi'i kata apa? Wal muhdatsatu darban. Yang kata benda-benda baru ni kok mana pun hampa kena bagi kepada dua jenis. Tak boleh hukum pukai kerana hadis yang ada tu. Tu orang tak reti, tak mau tengok yang lain, tengok tu Lepas tu dia sambung. Dia kata ma uhditha mimma yukhalifu kitaban. Apa-apa yang benar baru lah yang dibuat, kita reka lah, kita kata kita reka buat, bukan lagu tu bentuk sebiji seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda tu pula bercanggah. Tu dia punya syarat dia tu, yang kata benda baru tu, yang kata sampai kita nak ukur bid'ah ni, dia bercanggah, yukhalifu kitaban, dia bercanggah dengan ajaran Al-Quranul Karim tu. Tu bid'ah, tu hak sesat. Au sunnatan, ataupun bercanggah dengan hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada langsung Nabi ajak lagu tu. Tak ada asas yang kita nak letak, nak kait mana-mana ayat Quran ke hadis, tak ada langsung. Bahkan ianya memang rekaan bertentang pula dengan hal tu. Au atharan, ataupun dengan athar sahabat-sahabat Nabi buat. Ada benda yang kita tak boleh masuk hadis yang sahabat buat. Nak kata sahabat ambil daripada Nabi, tak boleh. Tu dia panggil athar. Athar daripada sahabat-sahabat Nabi. Au ijma'an, ataupun ijma' para alim ulama. Fahadhihi al-bid'atu dhalal. Maka yang ni lah yang kita nak kata dia tu bid'ah yang sesat tu. Maulid Nabi, betul Nabi tak buat, tapi dia bercanggah tak dengan Al-Quran, bercanggah tak dengan semangat yang ada pada sunnah Nabi SAW, dengan athar para sahabat.
Kalau bercanggah, baru kita hukum bid'ah yang sesat. Tapi kalau dia tak bercanggah, dia tak sesat lah tu. Sebab tu kita tengok dia khilaf, dia kata timbullah khilaf. Sebab orang ni melihat dari sudut ni. Ada orang nak kata bid'ah tu, dia kata apa? Tu menyerupai Kristian. Sebab yang dua jenis sambut Aid al-Milad, hari lahir ni Kristian lah, dia sambut hari lahir Jesus pada hari Christmas tu. Kan hari Christmas tu ialah hari lahir Jesus. Jadi kita nak tiru beberapa orang Kristian. Dia kata hak ni bid'ah. Sebab dia melihat dari sudut itu. Tapi orang lain dia tak tengok langsung, dia tengok orang lain. Dia tengok Nabi sendiri SAW hari Isnin dia puasa. Contohlah saya bagi kita. Seolah-olah Nabi ni bila ditanya oleh sahabat-sahabat dia, "Kenapa puasa hari Isnin?" Dia kata, "Hari itu hari aku dilahirkan." Nabi sebut. Jadi semangat nak sambut, nak memperingat peristiwa kelahiran Nabi ni ada dalam syariat. Dan kita bukan buat dalam tu benda karut marut, buat karaoke ke, panggil K-pop ke, main sebenar maulid Nabi tu gila buat kerja lagu tu tuan-tuan. Macam kalau nerang dia pergi buat sempena Isra' Mi'raj, panggil mic Inul tu, hak gelek tuan-tuan. Aku kena lawan lah, tak boleh biar. Satu saya dah sesat. Kalau tak kerana tu pun kita kena lawan, tambah pergi buat sempena-sempena tu, kita kena lawan lah. Jadi tu dia berbeza pendapat tu. Amal lama bunyi dah tu. Dia suara berhenti semua tu. Dia hari berhenti tengah gantung ni harus juga. Sambung lagi. Wa ma uhditha minal khair. Dan apa-apa yang benda baru kita buat. Dibuat orang. Tapi benda tu benda baik. Benda yang baik. La khilafa fihi liwahidin min hadha. Tak bercanggah sikit pun dengan Quran, tak bercanggah. Dengan hadis tak bercanggah. Dengan asar yang kita kutip daripada para sahabat-sahabat tak bercanggah. Dengan ijma' pun tak bercanggah. Hak ni dia kata apa? Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madmumatin. Hak ni benda baru, memang benda baru, tapi dia bukan benda yang tercela, bukan bid'ah yang tercela yang kita kata hak inilah yang setengah ustaz-ustaz kita kata inilah orang panggil bid'ah hasanah tu. Jadi itu kaedah yang digunakan pakai oleh Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang mengikuti jejak langkah Al-Imam Syafi'i untuk memahami bid'ah. Sesat tu bid'ah lagu mana? Bukan lagu yang dibuat tak ada zaman Nabi ya, bid'ah. Tak mau lagu tu sempit lah jadi ruang Islam ni. Dan ada sikitlah masalah kita ni pun, orang Melayu kita ni, orang Islam, orang Melayu kita ni dia tak mau mengaji. Itu adalah punca semua nikah apa semua kata ni. Tak mau mengaji. Bila tak mengaji dia tak tahu. Kita suka tambah. Kita baca Allahumma antas salam. Sama orang wa minkas salam. Lagi fa'ina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tentu ambil benar tu baca tu. Kitab mana ada duk ngaji lama orang ni, masjid ni pula masjid terkenal ni. Segala ulama-ulama dunia sampai dah sini ni mengaji kitab mana jumpa lagu tu tuan-tuan. Hadis Bukhari ke, Muslim ke, Abu Daud ke, Tirmizi ke, mana tuan-tuan ambil tuan-tuan. Tak tahu. Yang tahu lagu tu lah duk ngaji, duk ikut orang kan. Kita tak tahu ambil mana. Tu masalah kita. Yang menyebabkan kalau orang gugat sikit ya, kelam punca dulu. Orang baru gertak sikit kan. Dia kata apa? Dia kata yang ada dalam Bukhari. Habis lekeh lah kot Bukhari nak cari tang mana tahu kan? Al-Adhkar. Tahu kan kita Al-Adhkar tu? Kalau hak tu pun tak tahu, tak beli lagi teruk. Teruk kata orang. Kita Al-Adhkar Imam Nawawi pun tak beli lagi, kira berat. Kita Al-Adhkar Imam Nawawi tu tentang buka, dia main dalam bab zikir-zikir lepas mayang tu. Dia ambil hak riwayat dalam Bukhari. Dalam Riyadhus Salihin pun ada. Riyadhus Salihin tu balik cari bab tu. Dia Nabi ajak ni Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tu hak kita baca hak panjang. Jadi tuan-tuan nak ikut hak Bukhari kan, nak ikut hak yang panjang, tuan-tuan tak tahu mana. Dia buat begitu patah kan kita pun mula
Wahabi dah ustaz ni kau pasal. Dia senang nak tak mau pakai orang dah tutup buku Wahabi selesai masalah. Dia kata kita bid'ah, kita kata dia Wahabi. Bila nak berjumpa punca ni tuan-tuan? Jadi boleh tak kita tambah? Soalannya tambahan itu kalau tak warid daripada Nabi SAW, tambah tu salah dah. Tambah tu salah ke tak tuan-tuan? Hak tu kita kena cari tu, supaya kalau kita tahu kita memang Nabi ajak lagu tu, tapi kita tambah sikit, kita kata tak salah, ikut kaedah yang tak salah, jadi kita pun tak ada lah masalah apa nak berkelahi apa kan. Cuma pelan-pelan tu belajarlah dalam Bukhari sama, belajarlah sama yang ada lah kita hadis ni. Cuma kita tahu, tapi kita nak amal dah biasa amal itu, benar tu tak salah pula, kita amal, dia ada kaedah dia semua tu. Jadi saya ingat lagi, saya belajar pula masa tuan-tuan malam ni kuliah maghrib belajar Ustaz Hafiz. Jadi insya-Allah lah ada peluang bila-bila masa kita cerita lain benda-benda supaya kita pegang sesuatu tu kemal. Bukan kita pegang orang kata pegang pun nak terlepas kan, lepas luka tengah habis. Tak mau lagu tu. Biarlah kita ambil ilmu ni, kita ambil tu, kita pegang tu tak lepas dah. Kalau orang kata apa pun kita ada hujah, ada dalil untuk kita nak mempertahankan apa amalan ni. Akidah lagi lah tuan-tuan. Kalau orang duk kritik macam Syiah, dia kritik Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7, ujung dah tu dah tahun 8, 9, 10, 11 Nabi wafat. 3 tahun, 4 tahun lah, habis lama 4 tahun lah dia duduk dengan Nabi SAW. Ali sejak Nabi dilantik menjadi Rasul, Ali dah beriman. Tapi pasal apa yang hadis Abu Hurairah banyak pada hadis Ali pula, dia kata dia cucuk pergi tu sampai 5,000 lebih hadis Abu Hurairah. Hadis Ali dah ratus-ratus kan. Pasal apa Bukhari tidak adil? Sepatutnya kena Ali lah. Ali ni Nabi kata lagu mana dalam hadis dia? Nabi kata, aku ni Madinatul Ilmi, aku ni bandar raya kepada ilmu. Wa Aliyun babuha, Ali itu adalah pintunya. Mana hadis Ali? Kalau betul lah kita ni ikut ajaran Nabi SAW, mesti hadis-hadis kita, amalan-amalan ni hadisnya kena bersumberkan Sayyidina Ali lah. Pasal apa api hadis sikit Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah dah berapa tahun dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba hadis itu dia kata ada tak kena tu. Balik pun pening dia tak bagi contoh lagi, dia bagi contoh 1-2 rebah tu ni masalah kita yang menyebabkan budak-budak muda kita bahkan bungkus tu kalau kena hujah 1-2 Syiah kuat pada Syiah pun heran kuat pada Syiah. Ni soal akidah, soal amalan, biarlah kita ambil kemas. Dan tuan-tuan sebenarnya doktor ni saya tengok Ustaz Aqli memang ada Doktor Aqli. Jangan orang tanya kad kredit lagu mana tu, kad kredit Islamic Bank tu belain tang mana. Dia kata akad tu jawapan. Tak tahu nak abang takyif syar'i lagu mana, insurans lagu mana, kad kredit, bond pun kena mengaji betul-betul kan. Pakar dia, saya tak erti bab tu. Kena mengaji biar faham, dan kita bila kita pegang tu kita pegang kemas. Jadi rasanya dekat tu lah yang boleh saya share malam ni sebagai menggantikan Al-Fadhil Ustaz Hafiz Mustafa Lubis. Moga-moga ada manfaat untuk kita semua, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله.